علينا فتح افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sanhaji rahimahullahu taala. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi dalam muzakarah kita ataupun kita kata ulang kaji kita. Hari pada bab yang terakhir ulang kaji kita iaitu pada alamat jazam. Pada bab alamat jazam. Baik. Kita akan sambung pada muka surat 9. Pada muka surat 9. Baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Walil jazmi alamatani. Ini kita muzakarah, bukan kita nak baca balik, tapi kita sebagai muzakarah minggu lepas punya. Jadi sebelum tu kita dah bahas apa bahasa Arab. Jadi alamat Arab itu, bahagian Arab tu semuanya ada 4. Yang pertama dikatakan rafa', yang kedua dikatakan nasab, yang ketiga dikatakan khafat, yang keempat dikatakan jazam. Jadi kemudian musannif menyatakan pula alamat Arab. Jadi alamat rafa' tu ada berapa? Kita bahas dah. Alamat rafa' tu ada 4. Yang pertama rafa' dengan dhammah, yang kedua dengan waw, yang ketiga dengan alif, yang keempat dengan nun. Kemudian 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 alamat yang seterusnya, alamat i'rab, iaitu alamat nasab. Nasab. Nanti sekejap, saya punya skrin ni lah. Okey. Kemudian yang keduanya, alamat i'rab tu iaitu nasab. Jadi nasab tu terbahagi pada 5. Nasab yang pertamanya nasab dengan fathah. Yang kedua dengan alif, yang ketiga dengan kasrah, yang keempat dengan ya, yang kelima dengan hazafkan akan nun. Kemudian kita pergi pula pada alamat seterusnya iaitu alamat khafat. Jadi khafat tu ada 3 alamat. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Baik, itu yang kita dah bahas malam. Ini kita masuk pula alamat jazam. Ini sebagai pengulangan. InsyaAllah saya rasa sempat hari ini kita akan masuk bab yang baru. Kata musannif, walil jazmi alamatani. Dan sabit bagi jazam itu ada 2 alamat. Jadi jazam tu ada dua alamat. Tu dia. Adik Umi tak ada, dek? Umi kat luar. Adik Umi kat luar. Ambil bola, ambil luar. Tutup pintu. Tutup. Adik pandai. Tutup pintu. Tutup rapat sikit. Okey dah. Kemudian jazam pula, dan sabitlah, tetaplah bagi jazam itu ada 2 alamat. Ada dua alamat. Mana 2 alamat? Yang pertamanya sukun.
Yang keduanya hazaf. Bila sebut hazaf ni dia umum. Eh? Bila sebut hazaf ni umum. Bukan semestinya hazaf akan nun sahaja. Maksudnya benda tu dibuang. Sebab akan datang, kalau disebut dalam kitab, dia umum. Tapi pada maklumnya bila sebut hazaf itu hazaf akan nun. Itu maklum. Baik, tengok. Kemudian, ni kita nak tanya ni. Dia kata, fa'ammas sukun. Ni sukun. Fa'ammas sukun. Jadi sukun ni dipanggil alamat asliyah. Dia panggil tanda asal. Dia panggil orang kata naib dia. Pengganti. Ataupun kita kata dia ni sebagai chief, ketua. Pengganti dia tu hazaf. Sukun ni dipanggil alamat asliyah. Alamat asliyah ni maksud alamat yang asal. Pada asal dia memanglah jazam tu sukun. Tapi ada juga hazaf. Tu tengok. Baik. Dia kata apa? Fa'ammas sukunu. Maka ada pun bermula sukun itu, maka adalah ia sukun itu jadi alamat bagi jazam. Di mana tu? Pada fi'il mudhari' fil fi'lil mudhari'i as-sahihi al-akhir. Pada fi'il mudhari' sahih akhir. Baik. Saya nak tanya Allahumma salli ala Muhammad. Hajar Fatimah Badariyah. Apa yang dimaksudkan kata fi'il mudhari' sahih akhir? Saya tak tanya contoh, saya tanya apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Fi'il mudhari' yang sedang ataupun akan berlaku. Ya ke? Takkan tu je. Apa yang dimaksudkan fi'il mudhari' as-sahih al-akhir? Apa maksud sahih akhir tu? Mudhari' pada sahih akhir, maknanya di akhir tidak ada huruf ilat, iaitu alif, waw atau ya. Ya, betul. Tepat sekali. Jadi, maka kita kata bila sebut fi'il mudhari' as-sahih al-akhir, maka itu dia tidak ada huruf ilat. Bila sebut fi'il mudhari', fi'il yang dengan makna perbuatan tu sedang berlaku ataupun perbuatan tu akan berlaku. Itu dua. Bila jadi disebut fi'il mudhari' tu menunjuk di atas perbuatan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kemudian bila sebut kata fi'il mudhari' as-sahih akhir, itu maksudnya dia tidak ada huruf illat. Tidak ada huruf illat. Habis itu. Baik. Ada bunyi ayam ini. Kawasan kampung Baik. Saya nak tanya pula contoh. Apa contoh bagi fi'il mudhari' as-sahih akhir? Saya nak tanya hasbiyah hasmuni. Hasbiyah hasmuni. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Maaf Ustaz, semalam tak ada sebab ada. Semalam tak ada, tapi ni bukan semalam punya. Ini yang minggu lepas, lama dah kita bahas. Minggu lepas. Okey, saya nak tanya apa? Apa dia tak tahu? Saya nak tanya, apa contoh bagi fi'il mudhari' sahih akhir? Saya nak tanya contoh. Seperti yazhabu, yang ujungnya tak ada huruf ilat, iaitu alif waw atau nun. Yazhabu. Betul. Fi'il mudhari' yazhabu. Ya, betul. Tepat sekali. Terima kasih. Saya nak minta maaf semalam tak datang sebab saya pun janji doktor. Ya, tak apa aja. Okey, baik. Dia pun janji tak doktor, tak apa. Baik, habis. Tu dia panggil fi'il mudhari'. Dikatakan dia tu fi'il mudhari' as-sahih akhir. Baik, jazam tu pula. Tapi kalau sebut semata-mata mudhari' sahih tu tak apalah, jazam. Baik. Macam mana kalau kita saya nak minta contoh Haji Kamaruzaman, apakah contoh ni lain pula. Contoh dikatakan sukun itu jadi alamat jazam pada fi'il mudhari' sahih akhir. Apa contoh dia? Haji Kamaruzaman.
Hmm. Good morning Ustaz. Lam Apa yarji. contohnya? Lam yarji. Lam yarji. Lam Yarji'in. Lam yarji. lam yarji'. Ha. Ni. Saya tulis lam Yarji. yarji'. Ah, lam yarji'. Jadi lam ni dipanggil haraf jazam. Dia panggil huruf jazam. Nama dia. Dia panggil huruf jazam. Dia panggil huruf jazam. Jadi yarji' ni dia panggil fi'il mudhari'. Dia panggil apa? Al-fi'lu al-mudhari' as-sahih al-akhir. Akhir. Tak apa tulis. Al-fi'li al-mudhari' as-sahih al-akhir. Al-akhir. Tu. Ni saya ni dalam kitab dia ni. Saya tulis balik lah. Nak bagi nampak. Jadi, yarji' ni dipanggil fi'il mudhari' sahih akhir. Apa maksud fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' itu dia tidak ada huruf illat. Nampak? Huruf illat di belakang tu alif waw nun. Di sini ni, ain bukan alif, bukan waw, bukan ya. Alif wa ya tu dia. Baik. Itu dia panggil fi'il mudhari' as-sahih akhir. Habis. Kemudian dia kata pula wa ammal hazfu. Hazaf ni dia ganti daripada sukun. Dia ganti daripada sukun. Ni dia panggil naib dia. Dia panggil naib dia. Wa ammal hazfu. Maka adalah ia hazaf itu. Fayakunu. Maka adalah ia hazaf itu alamatan lil jazmi. Jadi alamat bagi jazam. Fil fi'lil mudhari'i al-mu'talli al-akhiri. Jadi hazaf tu jadi alamat jazam bagi fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik, saya nak tanya apa yang dimaksudkan dengan fi'il mu'tal akhir. Saya nak tanya Haji Safar. Boleh mic dah okey dah? Haji Safar. Jaiz. Dengar Ustaz. Dah boleh. Semalam tak boleh. Hari ni boleh dah. Okey. Pada fi'il mudhari' muhtar Mu'tal akhir. Okey. Apa maksud dia? hazaf nun jadi tanda bagi jazam yang berilat pada hujungnya. Maksudnya apa? Dia ada Tiada alif, waw atau ya. Dia ada huruf ilat di belakangnya. Ya. Okey, terima kasih banyak. Dah ni dah boleh jawab dah. Semalam dia punya tu tak speaker tak dengar. Baik. Baik, itu dikatakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa maksudnya? Okey. Jadi fi'il mudhari' yang di akhir dia tu ada huruf illat. Huruf illat ni apa? Huruf alif waw ya. Kalau bahasa Arab, huruf illat ni huruf yang sakit. Asal illat ni sakit. Tapi kita jangan pakai huruf sakit, kita panggil huruf yang ada alif waw ya. Kalau bahasa Arab panggil huruf illah tu dia panggil huruf sakit. Nak baca tu tak boleh. Baik. Itu dia panggil fi'il mudhari' sahih mu'tal akhir. Kata dia Ustaz, mu'tal apa maksud dia? mu'tal ni huruf yang diilat. Maksudnya yang ada huruf ilat. Oh, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau yang ada huruf ilat. Oh, Mu'tal ni huruf yang ada huruf ilat, iaitu alif, waw dan ya. terima kasih Ustaz. Okey, baik. Tu dia, baik. Alif, waw dan ya. Baik, saya nak tanya contoh pula. Apakah contoh bagi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yang mana dia tu
dijazamkan dengan hazaf. Saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Ya Hamir, ya Hamir. Semalam dah tanya tak Assalamualaikum jawab. Ustaz. Ya? Assalamualaikum. Salam. Contoh dia lam yaksha. Asalnya lam yakshaya. Ya, betul. Asal lam yakhsha. Betul, tepat sekali. Asal lam yakhshaya. Jadi dia buangkan huruf illat dekat belakang tu. Satu dia kata hazaf, tak mesti hazafkan nun. Dia hazafkan huruf ya, huruf illat. Lam yakhsha. Asal lam yakhsha panjang. Bila dia buangkan huruf ya, lam yakhsha, bukan lam yakhshaya. Lam yakhsha. Satu. Ataupun kita kata kalau hazafkan nun boleh juga. Hazafkan nun depan tu. Depan tu. Depan tu. Habis. Lam yakhsha. Baik, betul. Ataupun kita kata lam apa satu lagi? Ada dua saya bagi contoh orang ni. Lam yad'u. Lam yad'u. Satu lagi lam Yarmi. lam yarmi. Lam yakhsha tu alif. Alif maksurah. Kalau lam yarmi, ya tu. Yang huruf ilat dia. Yang ketiga lam yad'u. Itu kita dah bahas. Contoh lam yarmi. Lam yad'u. Waw tu tak ada lah sebab dia buang waw huruf ilat. Satu lagi lam yakhsha. Lam yakhsha. Lam yaksha tu, Ustaz, lam yaksha tu yang ya itu bukan ya saya, itu alif apa Ustaz sebut itu? Alif maksurah. Alif maksurah. Ustaz Ayat, ini yang contoh ni untuk fi'il mudhari' apa saya? Ini. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Macam mana eja mu'tal tu? Tu ada dalam kitab tu. Oh ada. Fi'il mudhari' al-mu'talil akhir. Dalam tu kita ada dalam matan dia. Ada bawa kitab lah ke? Haji Kamal Zaman pergi ziarah lagi ni. Oh tak. Haji Mainah dah sihat, dia tak ziarah lah. Okey. Takut ziarah orang lain pula. Okey. Ziarah Mama Malah. Okey, baik. Ustaz. Maksud Dia- fi'il ya, Ajar Fatimah. Dia kiranya macam sebutan dia tu jadi panjang, jadi pendek je lah kan? Ya, betul. Lam yarmi, lam yad'u. Dia tak cakap lam yarmi. Tu tak ada. Dia tak ada dua harakat lah mudah kata tu dalam tajwid. Lam yad'u. Lam yakhsha. Bunyi dia sama daripada yang asal kan? Cuma dia pendek je kan? Dia pendekkan betul. Okay, faham masih kan? Okey, baik. Ustaz tanya Ustaz. Ya. Fi'il mudhari' sahih akhir ni dia tak ada huruf ilat alif waw ya. Ya. Fi'il mudhari' muhtal akhir ni dia ada alif waw ya, betul? Betul. Faham lagi je Ya. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil af'ali allati raf'uha bisabatin nuni. Lagi pula yang kedua pula, hazaf tadi tu, yang pertama dia jadi alamat bagi jazam tu pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dan pada fi'il yang dirofokkan akan dia akan fi'il itu dengan tetapkan nun. Okey, bertanya. Saya tak ada tanya contoh, saya tanya dulu. Apa yang dimaksudkan fi'il yang dirofokkan dengan tetapkan nun? Saya nak tanya Hajah Amriyah Saleh. Semalam tak sempat tanya dia. Hajah Amriyah Saleh. Boleh buka mic tak? Hajah Amriyah Saleh. Kalau tak jawab tak apa, saya nak tanya lain. Baik, saya nak tanya.
Apa yang dimasukkan fi'il yang rafa' dia dengan sabitkan akan nun? Hajar Mili. Orang lama kena tanya dia. Hajar Mili. Ustaz, ya saya. Ya, apa ni contoh dia yaf Saya tak mau contoh, saya tak mau contoh. yang ada nun. Saya tak nak contoh, saya tanya dulu. Dengar soalan saya tak kata contoh. Saya kata, apa yang dimasukkan fi'il yang rafa' akan dia fi'il tu dengan tetapkan nun. Apa maksud dia? Apa fi'il apa tu? Bukan saya tanya contoh, saya tanya maksud dia. Apa yang masukkan fi'il yang rafa' dengan tetap nun? Apa maksud tu? Ada orang boleh jawab ni? Ada orang nak jawab ni? Sekejap lagi. Apa maksud dia Hajar Milih? fi'il 5 ke Ustaz? Macam mana? Ulang balik. Fi'il 5. Ulang Fi'il balik. 5. Dia panggil fi'il 5, betul. Dia panggil af'alul khamsah. Dia panggil af'alul khamsah. Itu yang dimasuk kata fi'il yang dirafa' dengan tetap nun. Yaf'alani, taf'alani. Nampak Lepas tu taf'alani, apa nak? Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu dia panggil fi'il 5. Habis. Baik, bawah saya nak tanya contoh. Apa contoh bagi fi'il? Ni dengar baik-baik soalan dulu. Apa contoh bagi hazafkan? Hazafkan jadi alamat bagi jazam tadi tu pada fi'il yang dirofokkan dengan tetap nun. Apa contoh dia? Saya nak tanya Allah SWT. Allah SWT. Hajar Normah Darus. Ya. Apa contoh dia? Taf'aluna. Itu contoh dia ke? Contoh dia lam yaf'ala. Asal dia yaf'ala ni. Sebab apa? Sebab lam yaf'ala, sebab dia kan masuk amil jazam. Ya. Tu kena ingat, tu contoh dia. Itu contoh dia. Contoh kita kata gini. Ni. Kita kata lam tadriba. Lam tadriba. Asal tadriba ni. Lam tadriba. Nampak tak? Tu contoh dia. Ini contoh bagi apa ni? Bagi hazaf jadi alamat bagi jazam pada fi'il 5. Mudah-mudah kata pada fi'il 5. Fi'il 5 tu kena ingat Saya bagi dulu dah fi'il 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tu yang saya dah bagi dulu. Habis itu. Faham lagi atau Haji Kamal Zaman? Ya Ustaz. Faham lagi Okey, baik. Dah habis. Okey, dah habis. Hari ni kita masuk bab baru. Ni standby ni. Baik, ni masuk bab baru ni. Dia kalau mengikut dia bab baru ni sebenarnya bukan bab baru sangat. Dia nak cerita balik apa yang kita dah belajar. Dia kalau mengikut pendapat ulama khalaf, ulama salaf, kalau ulama salaf, penulisan ulama salaf, dia ceritakan secara terperinci dulu, kemudian baru dia cerita secara umum. Nampak tak? Ni penulisan ulama dulu. Kalau ulama salaf ni ambil daripada awal hijrah sehingga 300 hijrah. Jadi ulama salaf ni penulisan mereka ini apabila menulis sesuatu perkara, mereka menceritakan secara terperinci dulu. Kemudian mereka akan rumuskan balik. Dibuat rumusan balik. Itu ulama salaf. Kalau ulama khalaf, dia cerita secara umum dulu. Kemudian
Itu ulama khalaf. Nama Putus Ustaz, tak dengar tadi Ustaz. Putus. Putus Line Ustaz problem lah, Ustaz. Line Ustaz problem. Ulang balik, Ustaz. Sekejap. Saya problem ni dah tahu dapat detect dah. Dah 500 MB pun tak boleh buat apa juga sebab dia bangunan ni jangan tutup dia. Adik jangan tutup dia. Allah. Anak saya pergi tutup pula dah. Aduh. Dia pergi tutup pula pintu. So kita buka dia tutup pula dah. Confused Ustaz. Yalah budak kan. Budak 2 tahun lebih dia punya mindset dia tahu orang tengah mengajar dia suruh tutup. Ni line tak ada nak buka tu sikit. Nanti jap. Saya pergi tutup pula dah. Kadang-kadang line tu tak masuk pula lah. Pelik juga saya. Okey, Mat. Ustaz, Ustaz. Ya? Ustaz. Hari tu saya saya bincang dengan kawan saya pasal line ni. Rupanya kawasan untuk rumah rumah apartmen ke yang paling jelas ialah guna time time punya ni. Jangan tutup. Allah. Sekejap Haji. Jangan tutup dik. Jangan tutup, tak mau tutup. Tak mau tutup. Adik main kat luar. Guna line time Ustaz, bukan line unified. Kita dah pindah lah. Dia memang problem. Ni buka tutup ni. Buka sini patutkan ni. Ustaz dah nak pindah lah, kita tukar line pening. Kita tukar. Saya pun takut nak pindah rumah. Jadi bila time tu dia kena pakai time Haji kalau untuk apartment memang time yang clear. Kalau untuk rumah bawah memang unify. Jadi itu masalah dia. Saya tanya lah, saya bincang. Jadi kalau untuk rumah-rumah landed memang unify, tapi untuk yang rumah apartment ke kondo ke memang sesuai dengan time lah. Saya kena tukar time ya. Tapi Ustaz nak pindah dah kan? Ustaz pindah banglo kan? Banglo apa? Rumah biasa je. Rumah teres je. Okey je, maksudnya tak apalah je. Boleh dengar je, saya ngajar ni. Boleh. Okey, tolong sebut semula fa'il 5. Okey, saya tulis balik fa'il 5. Fa'il 5. Saya ulang balik. Saya tulis ni al-af'alul khamsah. Mungkin ada yang bermasuk. Al-af'alul khamsah. Okey. Yang pertama, yaf'alani. Taf'alani. Lepas tu, yaf'aluna. Lepas tu, taf'aluna. Taf'alina. Mama Mala, faham Mama Mala? Assalamualaikum Ustaz. Saya dalam kereta ke hospital. Duduk hospital? Nak buat swab test untuk COVID sebab hari Jumaat ni nak kena admission untuk Allah, benar-benar selamat. Apa insya-Allah nanti saya hantar wakil Haji Kamal Samad tolong ziarah. Insya-Allah. InsyaAllah kalau Haji Kamal Samad datang dengan sekeluarga, insyaAllah semua sihat. InsyaAllah, saya doakan. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan Mama Mala Tapi bila saya ikut juga InsyaAllah live nanti
Ya, baik. Nanti Haji Kamal Zaman datang nanti, jangan lupa tolong buat nasi biryani kambing untuk Haji Kamal Zaman. Nasi Arab. Mama Malam pandai masak Haji Mama Malam pandai masak. Okey. Okey, Okey, baik. Go, masakan nak kena buat ni. Nak kena buat register. Baik. Okey, baik. Tu dia. Ini FL 5 Ini FL 5. Baik. Habis. Baik, kita tengok pula tajuk baru kita. Faslun. Dengar saya ngajar ni? Okey tak? Dengar Ustaz, dengar. Okey. Muka Kalau tak surat dengar, berapa, Ustaz? Muka surat Ya? kitab. Muka surat 10. Muka surat 10. Baik. Ini dia nak simpulkan balik. Yang muka surat 10 ni, faslun ni, dia nak cerita balik benda yang sama, lebih kurang. Tapi cuma dia nak ringkaskan balik. Dulu dia dah cerita secara terperinci. Lepas tu dia nak cerita secara umum pula. Ni double lah. Kita dah buat dah secara ulang kaji kan. Ni tengok. Dia kata faslun. Bermula ini suatu fasal. Fasal ni dia panggil kepala bab. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil asma'ut tarajim. Saya padam Kalau faslun ni maksud dia faslun ni kan banyak kita jumpa kitab jawi faslun kan. Apa dia faslun ni? Faslun ni dia panggil asma'u tarajim. Dia panggil at-tarajim. Apa maksud asma'ut tarajim? Kita panggil nama-nama bagi kepala bab. Nama-nama, ni nama-nama maksud dia. Tarajim ni asal terjemah. Tapi tarajim ni jamak taksir. Asal bertarjamatun. Tapi nama-nama bagi bab. Nama-nama bagi kepala bab lah kita kata. Sebab tu dalam kitab Jawi, kitab Arab dia cakap faslun. Dia panggil asma'ut tarajim. Nama bagi kepala bab. Ini pada lugah. Yang seorang tanya faslun tu apa? Dalam bahasa Melayu pun cakap fasal. Bahasa Melayu fasal yang kedua, fasal yang ketiga. Apa tu fasal? Ni saya nak bagi tahu. Ni secara luah ni pada luah. Nama bagi kepala bab. Ini pada lugah. Pada istilah pula, nanti saya tulis. Ni kita baca, kita ajar secara halusi Esok-esok kalau orang tanya fasal tu apa, faslun tu apa, baru kita tahu. Baik. Nampak lagi Haji Dia panggil asma'ut tarajim. Tarajimi. Nama bagi kepala bab. Itu pada lugah. Ni faslun pada lughatan. Ni lughatan. Mana kitab-kitab Arab lain pun maknanya samanya Ustaz. Sama. Patut saya nak bagi saya bagi tahu sekali ni je. Bila sebut dalam kitab Jawi fasal kedua, apa tu fasal kita dah tahu. Itu nama bagi kepala bab. Asma'ut tarajim. Okey, baik. Itu satu. Ni pada luar ni, pada bahasa. Ada pun pada istilah. Istilah kena tulis ni. Dah habis tulis belum? Kalau tak habis tulis, saya tak mau padam lagi. Tulis je siap. Saya nak tulis lagi ni. Dah Ustaz, dah. Okey, dah Dah habis tulis dah? Atau... Sudah. Saya Ada kira apa-apa? orang yang tak pandai. Jadi bila sudah tu, orang lain mesti lagi sudah. Okey. Semua orang lain sudah Apa tu? Ustaz faslun ni macam topik dalam bahasa Inggeris. Pada lugah memang dia panggil topik. Tapi pada istilah dia tak panggil topik. Ni lain pula. Dia tak sama dengan bahasa Inggeris.
Masa ni cakap topik. Apa topik? Itu pada lurah. Tapi Topik pada ke istilah chapter, ada. Ustaz? Topik ke chapter? Ha? Chapter. Ya, betul. Dia panggil chapter lah. Fasal. Tapi itu pada lurah, pada bahasa. Pada istilah yang kita nak. Nanti tengok saya nak tulis istilah. Dah habis tulis dah? Dah, Ustaz. Okey. Saya padam semua. Ustaz nanti jangan padam. Alamak, Ustaz dah padam. Saya tak dapat nak Aduh. Oh, sempat lagi. Dekat. saya baru tengah buat pendaftaran. Alah, lupa lah. Tak apa nanti. Tak apalah, nanti saya tengok dalam tu. Dalam kita punya ni. Okey. Rakaman ada, jangan risau. Rakaman ada. Okey. Thank you. Okey, baik. Ini pada istilah pula. Fasal pada istilah. Kita belajar secara pondok. Ni pada istilah. Kalau pondok dia fasal tu pun dia bahas juga. Apa fasal? Ni pada istilah. Nanti tulis yang Arab dulu. Nanti saya ada istilah. Al-alfazu, tak silapnya. Al-alfazu al-muayyanati. Al-muayyanatu. Nanti jangan saya tulis. Al-alfazu. Boleh tulis Arab tak semua? Boleh, Ustaz. Boleh. Okey. Arab lagi bagus. Al-alfazu al-muayyanatu. Rasanya ni. Al-alfazu. Al-muayyanatu. Baca apa ya? Ad-dalatu. Ad-dalatu. Ni yang saya mengaji dobit dengan guru dulu lah. Tapi ambil dalam kitab juga sebenarnya. Al-muayyanatu ad-dalatu ala tilkal ma'ani al-makhsusati. Nanti. Sikit je, tak banyak. Ala tilkal ma'ani. Ni nak mengaji bahasa Arab, kena tulis bahasa Arab lah. Ala tilkal ma'ani. Silap. Ui, panjang, Ustaz. Tak banyak mana. Dah habis lah. Satu lagi, 2 kalimat lah. Haji kawan zaman tulis bahasa Arab panjang ni. Aduh, panjang ni Ustaz. Aku dah ngaji macam Arab dah ni. Kelamaan ni. Satu lagi. Ustaz, jangan tulis macam doktor. Tulis satu-satu lah. Titik-titik. Tarik garis-garis. Saya tulisan yang Arab ni macam doktor dah. Okey, pakai titik-titik. Tak cakap. Macam ni Okey. Al-ma'ani al-makhsusati. Okey, habis. Tulis dulu nanti jangan saya terjemah. Jangan risau. Al-makhsusati. Min kha tu saya. Min kha ya. Ya, makhsusati. Baik. Ini fasal pada istilah. Apa maksud fasal pada istilah? Ini mana-mana kitab semua sama. Dalam kitab Jawi ke, kitab Arab ke, tak kira lah kitab bahasa Urdu ke. Bila sebut fasal, inilah maksudnya. Apa dia? Tengok. Dengar elok saya terjemah. Fasal pada istilah al-alfazu. Lafaz. Tulis. Bahasa Arab al-alfaz ni dipanggil jamak taksir. Asalnya al-alfaz daripada lafzun. Lafaz. Ada banyak lafaz. Lafaz al-muayyanatu. Yang ditentu. Yang ditentukan akan dia akan lafaz. Ulang. Tak dapat.
Al-alfaz tu lafaz-lafaz. Samanya al-alfaz. Lafaz-lafaz al-muayyanatu yang ditentukan. Lafaz-lafaz yang ditentukan akan dia. Akan lafaz-lafaz. Ni saya terjemah ni. Saya pun terjemah bahasa kitab juga. Lafaz-lafaz yang ditentukan akan dia. Akan lafaz-lafaz. Lagi pula yang menunjuk. Adalatu. Tulis bawah tu. Yang menunjuk. Tak apa, saya tulis sini senang. Ni pen saya tadi. Baik pula dah. So, jangan padam Ustaz. Jangan padam. Tak Saya tak habis. padam. Saya tak padam. Hmm. Saya tak padam. Okey, lafaz-lafaz. Lafaz-lafaz. Al-muayyanatu. Yang ditentukan. Yang ditentukan. Kalau tulis atas ni payah saya. Takut tak nampak. Tak apalah, saya dah bagi tahu. Yang ditentukan adalah tu yang menunjukkan. Saya tulis bawah ni senang. Yang menunjukkan ala tilkal ma'ani. Di atas demikian itu makna-makna. Di atas demikian itu makna-makna. Al-makhsusati yang tertentu. Yang khusus lah, kita panggil makhsusah, yang tertentu. Orang Melayu kita yang khusus. Yang tertentu. Tak lagi saya urai balik tu. Ni tulis terjemahan saja ni, tak tahu apa maksud dia ni. Tambah, nanti dia kan yang tertentu. Dia kalau nanti saya terjemah dalam bahasa Jawi pula dalam bahasa kitab Jawi pula. Okey. Tengok, fasal pada istilah lafaz-lafaz yang ditentukan akan dia akan lafaz-lafaz. Lagi pula lafaz itu yang menunjuk ia lafaz itu di atas demikian itu makna-makna yang tertentu. Apa maksud dia? Baik. Ni nak saya cerita pula maksud. Ni kali ketiga saya cerita pula. Bila sebut fasal, itu dia nak sebut lafaz-lafaz yang tertentu. Contoh, kita kata gini. Kita kata fasal pada menyatakan dalam kitab apa? Dalam kitab apa ni? Allahumma selamat. Dalam kitab Perawang Hati. Fasal pada menyatakan siapa tu? Tangan. Fasal pada menyatakan tangan. Contoh dalam apa? Dalam kitab dalam hati kan ada tulis fasal kan? Okey. Bila sebut tangan, apa yang kita faham? Maksud lafaz-lafaz tadi tu ditentukan menunjuk di atas demikian itu makna-makna yang tertentu. Okey, baik. Sebut dalam kitab Jawi Penawar Hati dia kata apa? Fasal pada menunjukkan tangan. Tangan tu apa? Dia nak cerita tentang lafaz tangan tu. Apa yang menunjuk makna tangan tu? Jadi tangan tu nak cerita kata anggota tangan tu. Apa faedah anggota tangan? Apa keburukan anggota tangan? Itu dia nak cerita kata, itu dia katakan fasal. Lafaz-lafaz yang ditentukan yang menunjuk di atas makna tertentu. Contoh kita kata lafaz ni apa? Contoh. Kita kata lafaz ni i'rab. Contoh ambil lafaz ni i'rab. Okey, saya padam boleh? Dah habis tulis dah? Saya nak padam. Boleh lah. Boleh. Dah habis. Okey, saya padam Saya nak bagi contoh, nak bagi nampak ni. Fasal tu apa? Ustaz, cap. Cop. Ustaz, al-muayyanah tu maksud tak? Al-muayyanah.
Al-muayyanah yang ditentukan. Oh. Okey. Okey Ustaz, settle. Settle, dia snap pop. Okey, baik. Saya padam Saya nak tunjuk contoh lagi ni. Nak bagi nampak betul-betul. Lepas ni kita pegang betul-betul. Okey, contoh kita kata ni. Fasal pada menyatakan dua telinga. Contohlah. Fasal ni dalam kitab Jawi dan kitab apa? Penawar Hati. Contoh. Fasal pada menyatakan. Fasal pada menyatakan dua telinga. Okey. Tak maaf saya tulis Jawi sebab saya dah terbiasa tulis Jawi. Rumi pun dah cekok lama tak tulis Rumi dah. Saya lama tak isi borang. Baik. Fasal pada menyatakan dua telinga. Baik. Tadi dia kata apa? Al-alfazu. Okey. Lafaz. Okey. Telinga ni kita kata lafaz. Lafaz. Okey. Lafaz al-alfazu al-muayyanatu. Lafaz yang ditentukan. Ni lafaz ni. Telinga ni. Perhati ni ni nampak. Yang tak guna mikrofon tu tolong off, ganggu. Okey. Tengok ni, perhati. Telinga ni kita kata lafaz. Al-alfazu. Contoh ni contoh. Lafaz-lafaz yang ditentukan akan dia akan lafaz ni apa kita tentukan lafaz apa? Telinga. Okey, kita tentukan lafaz ni lafaz telinga. Ni. Telinga ni adalatu. Telinga yang menunjuk. Tengok kitab jangan tengok saya punya ni. Tengok kitab terjemahan tadi tu. Al-alfazu ada apa? Al-muayyanatu adalatu ala tilkal ma'ani. Di atas demikian itu makna-makna yang tertentu. Al-makhsusati. Baik. Lafaz telinga ni dia menunjuk di atas makna apa? Makna yang tertentu bagi dia. Contoh, kita kata telinga ni makna dia tu ada banyak. Dua telinga ni dalam kitab tasawuf lah kita cerita ni. Ada faedah telinga. Contoh faedah telinga. Kemudian ada pula keburukan telinga. Keburukan telinga. Baik. Lafaz telinga tadi menunjuk di atas faedah telinga dengan keburukan telinga. Okey. Faedah telinga dengan keburukan telinga ni ini kita panggil apa? Kita panggil makna yang tertentu. Tu dia. Kita panggil makna yang tertentu. Makna yang khusus. Makna yang tertentu. Ni nak bagi nampak ni. Bagi contoh. Tengok takrif dia tadi. Fasal tu apa? Dia kata al-alfazu al-muayyanatu ad-dalatu. Okey. Lafaz-lafaz yang tertentu. Apa lafaz tertentu? Telinga ni. Telinga ni lafaz yang kita tentukan dengan telinga. Telinga ni pula menunjuk di atas makna yang tertentu. Apa makna bagi telinga? Dalam kitab Penawar Hati dia kata apa? Faedah telinga tu kita mendengar ayat Quran. Kita mendengar hadis. Kita mendengar ilmu. Itu dipanggil makna bagi telinga. Ada juga keburukan juga. Keburukan telinga tu apa? Keburukan telinga tu dengan perkara maksiat, mengumpat dan sebagainya. Contoh. Ini dia panggil makna yang tertentu. Apa dia? Dia panggil tilkal al-makhsusah. Ni. Nanti saya pada atas ni. Nanti sekejap. Buat belok sikit. Ustaz maknanya ini makna dari segi maknawi lah. Maknawi lah kan. Bukan yang fizikal tu kan. Mendengar saja kan. Makna yang
tersirat di balik yang fizikal tu. Maksudnya makna. Bila sebut makna apa? Bukan terjemah, okey. Bila sebut telinga, dengar. Maknawi lah. Maksudnya bila sebut telinga ni, apa yang kita faham daripada telinga tu? Maksudnya mendengar dengan perkara baik, dan mendengar dengan perkara keburukan. Ini sebagai contoh, Ajar. Okey. Kalau tengok dalam kitab, macam mana tengok kitab kita? Kitab kita kata Faslun al-Mu'rabat. Kisma ni, nampak tak? Dia nak menyatakan apa? Al-Mu'rabat. Lafaz yang di-i'rabkan. Oh, ni nak habis masa dah ni. Tak apa, ini kita sambung esok. Al-Mu'rabat ni kita sambung esok. Tapi nak cerita kata, fasal ni, dalam kitab Jawi ke, kitab Arab ke, kitab Rumi ke, bila ada sebut fasal, ni fasal-fasal ni. Bahasa Arab panggil faslun. Itu nak menunjuk lafaz yang ditentukan tu, menunjuk di atas makna yang tertentu. Contoh kita kata lafaz yang kita tentukan apa? Contoh kita kata nasi. Kita tentukan nasi tu apa? Apa tujuan, apa makna dia? Nasi itu memberi pada kita kenyang. Memberi pada kita kenyang tu, itu makna yang kita faham daripada nasi. Nampak tak? Air, contoh air. Kita kata air. Air tu kata lafaz air. Kita tentukan lafaz air tu apa? Apa makna yang terkandung dalam makna air tu? Oh, air tu boleh menghilangkan dahaga. Contoh. Air itu boleh menghilangkan dahaga. Itu kita panggil makna yang tertentu bagi air. Nampak lagi tak? Bagi satu lagi contoh. Kita kata bola sepak. Bola. Bila sebut bola sepak, apa makna yang tertentu bagi bola sepak? Bola sepak ni ialah satu permainan yang dibarisi oleh dua pasukan. Satu pasukan dibarisi dengan sebelah orang. Contoh. Maka kita kata bola sepak tu, makna dia tu tersirat dia tahu apa? Ada makna-makna terkandung dalam tersirat dalam tu. Nampak? Haji Kamal Zaman. Ya Ustaz, faham Ustaz. Kalau Umi cakap gini, bola tu ialah sejenis alat permainan. Boleh tak cakap macam tu? Kalau sekadar itu, kalau kita kata bola itu, okey, sekadar bola, okey, bola. Lafaz bola tu kita faham apa? Apa makna dia? Itu sejenis alat permainan. Boleh juga, tak ada masalah, boleh. Boleh kita guna itu, boleh tak? Nasi itu apa? Ialah untuk memberi kekenyangan. Contohlah, kita bagi contoh. Boleh? Maka bola itu ialah sejenis alat permainan. Sejenis alat permainan itu makna yang tertentu bagi bola. Tapi kena khususkan lagi lah. Sejenis alat permainan yang disepak. Kena terjemah itu. Kalau cakap permainan, kalau kata sejenis alat permainan, itu tak cukup lagi, tak lengkap lagi. Itu bukan makna bagi bola. Nak sebut kata makna bagi bola, bola itu ialah sejenis alat permainan yang boleh disepak dengan kaki. Itu makna dia. Nampak lagi tu Umi, nampak lagi Umi? Okey Ustaz. Okey. Faham lagi tak Haji Kamal Zaman? Saya faham Ustaz, insyaAllah. Siapa tak faham boleh tanya saya. Tu apa? Haji Rona faham? Faham. Alhamdulillah. Okey. Haji Fatimah Badaria faham? Alhamdulillah, faham takat ni. Alhamdulillah. Tu nak bagi contoh nampak tu je. Dalam Ustaz Itu maknanya. Apa dia? Dalam makna menghalusi. Tu saya dekat dah. Fasal ni maknanya dalam. Tapi orang tak kaji. Kalau kita kaji fasal tu senang je depan ni je. Haji tengok kitab Jawi fasal, Haji dah tergambar dah. Oh, fasal pada menyatakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita pun terbayang. Oh, dia nak cerita kata makna yang terkandung dalam i'tiqad sunnah wal jamaah. Nampak tak? Dari segi tajuk tu kita dah tahu dah Haji. Nampak tak Haji? Nampak Ustaz? Ini cara pondok saya main ni kita baca secara dalam halusi Faslun tu apa? Fasal tu apa? Mana-mana kitab samalah. Tak kira lah kitab fiqh ke tauhid ke tasawuf ke kitab apa ke, bila sebut fasal itulah makna dia. Al-alfazu al-muayyanatu ad-dalatu ala tilkal ma'ani al-makhsusati. Itu takrif dia. Kalau kita kata definisi boleh tak? Kataan moden lah. Definisi tu tak apa nak tepat sangat.
Sebab dia tunjuk satu lafaz, bola tadi. Okey, bola tu sejenis alat permainan yang boleh disepak dengan kaki. Okey. Nak kata definisi betul-betul, sebab itu dipanggil fasal. Dia bukan definisi, dia panggil fasal. Ustaz. Terperinci. Ustaz, Terperinci, betul. Apa dia? Ajar Haji Khalid. Ustaz, kalau contohnya, kalau yang kita belajar kan hari tu, kalam. Kalam tu perkataan yang diungkap. Macam tu. Kalau kalam itu takrif. Dia ni nak cerita kata kepala bab. Fasal ni dia masuk pada bab, kepala bab. Dia gini Okey, jom gini. Dia tulis fasal pada menyatakan bola. Contoh. Okey. Dia bukan nak cerita takrif. Dia nak cerita fasal pada menyatakan bola itu kepala bab, tajuk dia tu pada luar tu kan, pada luar. Fasal pada menyatakan bola sepak. Okey. Kemudian dia nak cerita pula huraian panjang tu, tak kira takrif ke, definisi ke, ciri-ciri ke. Kita faham kata bila sebab fasal ni, dalam mindset kita apa? Dalam ni dia nak cerita makna-makna apa yang terkandung dalam bola tu. Itu maksud dia. Rangkum semua Ustaz. Merangkumi Berkaitan semua. apa saja yang berkaitan dengan bola tu. Apa berkaitan dengan bola tu semua dia. Itu panggil fasal. Ini contoh lah. Maknanya kalau Ustaz, kalau kita katakan lafaz tu, maknanya mula-mula kita kena mula dengan apa dia bahasa Arab tu. Macam tu. Bahasa Arab itu ialah perkataan yang diungkap, yang disusun, yang bagi kita faham. Macam tu. Okey, contoh kalau bahasa Arab tu ditulis kepala bab. Ditulis apa? Fasun fil lughatul Arabiyah. Contoh. Okey. Fasal pada menyatakan bahasa Arab. Okey. Kita faham apa? Okey, dia tak tulis, dia akan ceritakan bawah tu nanti. Contohlah nanti dia cerita, okey. Bahasa Arab tu ialah satu kalimah perkataan yang disusun. Okey, contoh. Nanti dia bawa ada datang lagi pula. Jadi kita faham makna tertentu bahasa Arab tu, makna merangkumi semua. Bukan hanya dari segi definisi saja, tapi dari segi keseluruhan. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Okey, baik. Ni pegang betul-betul Dia punya takrif bahasa Arab saya dah bagi. Pada lurah asma'ut tarajim. Itu pada lurah, mudah je. Kepala bab. Tapi kalau pada istilah, itu lafaz yang ditentukan. Apa lafaz yang ditentu? Contoh telinga ke, bola ke, kalam ke. Yang menunjuk di atas makna yang tertentu. Itu maksud dia. Habis itu. Faham lagi? Haji Zulkifli Yahya, faham? Faham Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, nanti insya-Allah tersambung esok lagi lah. Ini kita bahas fasal saja. Ajamili, faham Ajamili? Faham, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, baik. Habis. InsyaAllah esok kita bahas pula faslun al-mu'rabatu kismani. Ni siapa yang tak masuk hari ni tu dia boleh ulang balik lah. Sebab benda ni tak pernah dengar lagi kan. Siapa yang tak faham boleh dengar balik. Habis itu. Tak faham boleh tanya saya. Wallahu a'lam. Hari ni kita bahas satu kalimah je Haji Kamal Zaman Faslun saja. Yes, Ustaz. InsyaAllah. Okey, baik. Sama macam macam bahasa Malaysia lah Ustaz, kalau kita cakap tajuk sesuatu bab kan, kalau tajuk pasal pintu, maknanya segala-gala pasal pintu kita ceritalah. Macam tu lah. Tapi nak tanya fasal tu, bila sebut fasal pada pintu, bila fasal faham tak? Fasal ni nak cerita. Dia macam tajuk sesuatu bab yang tertentu dengan makna yang tertentu. Tapi nak sebut ayat fasal, dia bab lain Jadi Kalau dalam bab lain. Kalau bab lain nanti bab nanti saya faham. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala